Mulut je jahat tapi hati baik. Kalau hati baik, mulut pun tentu baik. Cakap elok-elok. Nabi tu, Nabi kan baik, hati Nabi baik, cakap pun baik kan. Nabi sampai tu tahap kalau Nabi marah tu Nabi diam je sampai tu tahap kan. Jadi itulah dia Jadi hakikat dia kita akan mati kan. Jangan kita ingat oh tu sakit tu. Kadang-kadang kita pergi hospital kan, tengok Allah sian, tengok kawan tu oksigen tabung, 2 tabung oksigen tu. Kita pun tengok tak besok lusa ni. Confident ni cakap tu. Keluar pada hospital, kita yang kena langgar, kita mati. Yang tadi yang kita cakap nak mati, dia baca Yasin kat rumah kita. Nak cakap apa kan? Nak cakap apa? Jangan kita terpedaya dengan apa yang kita ada, seolah-olah macam kita akan hidup selama-lamanya, bersedia dengan kematiannya. Ada orang tu jalan, tiba-tiba jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh dalam lubang tu, ingat mesti mati melah. Sebab dalam betul. Sudahnya orang tarik pakai tali, tarik sampai atas, bernyawa lagi, bernafas lagi, cuma dia pengsan dia. Orang pun hebat betul dia, terjaga dia. Orang cakap bang hebat bang. Kenapa? Abang tak mati bang, dalam lubang tu mati, jauh dalam tu tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia pun tinjau lubang tu langsung mati. Jadi jatuh tak mati, dia ninjau lubang tu mati. Nampak? Nak tunjukkan kerahsiaan takdir, tak ada siapa tahu mati bila. Ada orang tu tengah dengar ceramah ni boleh mati. Betul? Tengah ceramah boleh mati. Kan? Betul, paling tidak mati dalam masjid. Alhamdulillah. Masa bila suami kau meninggal? Kita dengar ceramah, dia tengah sandar kat tiang tu. Ni contoh. Janganlah beralih, ni contoh. Risau pula orang yang sandar ni. Silap pula aku sandar malam ni tu kan. Tak ada, ni contoh. Tak payah beralih, ni contoh kan. Iyalah, mana kita tahu. Lepas tu bila dah meninggal, mula nak macam teori. Patutlah malam tadi dia tak berapa gelak sangat dalam ceramah tu. Senyap nak mati rupanya kan. Jangan pandai-pandai kan. Kadang-kadang baca dalam berita lah, dalam tu wartawan ni pun macam-macam juga peningnya tulis kan. Menambah cerita kadang, bukan semualah. Ada satu kisah tu, dia meninggal dunia, wartawan tanya bapak dia, ada tak tanda-tanda pelik dia sebelum dia meninggal? Tak adalah, cuma dia ada minta kain pelekat dia. Tak kenapa tiba-tiba tanya kain pelekat. Lepas tu dia buat laporan tu. Allahyarham dikatakan sehari sebelum ni sempat meminta kain pelekat dia, dan akhirnya kain pelekat itu yang digunakan untuk menyelimuti jenazah. Memandai nambah ujung tu. Kadang-kadang kan? Setiap makhluk nyawa pasti akan mengambil ajalnya, cepat atau lambat. Sesiapa pun tidak dapat menduga bilakah saat kematian mereka akan tiba. Sebab itu ramai yang masih leka, tiada persediaan menanti saat kematian itu datang pada mereka. Bila datangnya ajal seseorang itu, tidaklah dilambatkan atau dipercepatkan walau sesaat. Bersediakah kita? Maka kalau kita lihat persediaan manusia menghadapi datangnya kematian, maka kita lihat bagaimana firman Allah SWT, apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Rabbmu lah, kepada Tuhan kamu lah. Hari itu kamu dikembalikan. Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Dah kaku dah kan? Dah kaku dah, orang kata terkulai dah, tak boleh buat apa dah. Tatkala Allah Ta'ala cabut nyawa, nafas dah sampai sini, dah tak ada apa dah, tak ada yang boleh menyembuhkan. Itu sebabnya Iskandar Zulkarnain kan, antara sejarah raja yang beriman kepada Allah, ketika dia nak mati itu, dia pesan pada bala tenteranya, kalau aku mati besok, jangan lupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, usung jenazah aku tu pastikan tabib ni bahasa dulu lah, bahasa sekarang doktor lah. Tabib yang handal-handal untuk pikul jenazah aku tu, bawa sampai ke kuburan. Yang kedua, waktu usung jenazah aku tu, pastikan ditabur segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan tu nak sampai ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu, pastikan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Maka tentera dia pun tanya, kenapa kau nak macam tu pula? Yang pertama, bila usung jenazah aku tu sejajar dengan ayat tu tadi, maka ditanya siapakah yang dapat menyembuhkan? Tak ada siapa menyembuhkan. Maka tu soalan ni Iskandar Zulkarnain tadi kata, anda kata di usung jenazah tu, tanya pada tabib yang usung jenazah aku tu, tanya dia,
mereka hebat mana pun mereka tak akan dapat mengubati satu penyakit yang disebut sebagai kematian. Mati tetap mati, walau doktor pakar macam mana sekalipun nak hantarlah ke hospital mana sekalipun, ubat yang paling mahal dalam dunia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Itu pertama. Kedua, kenapa ditabur segala harta kekayaan tu tadi? Sebab nak tunjukkan kepada semua, bila kau taburkan, kau tengok orang lain akan ambil. Seorang-seorang ambil tanpa mampu kau berbuat apa-apa. Sebab apa? Harta kekayaan takkan dapat bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiganya, tangan terkulai layu. Kenapa? Sebab nak tunjuk kat semua orang, macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauzah Latif. Terkulai layu, tak boleh buat apa-apa sebab masa dah time. Masa budak-budak sekarang, masa dah sampai, tak boleh buat apa dah. Walaupun kita boleh nampak, mungkin masa tu dikatakan roh, kita boleh nampak dah apa yang berlaku kat keliling kita, siapa yang mandikan jenazah kita, siapa yang angkat jenazah kita, mungkin kita boleh nampak masa tu, tapi tak boleh buat apa dah. Kau kenapa kau tak angkat? Dulu masa hidup kau main samsing lagi, marah nak angkat, buat ni, tapi bila dah mati tak boleh buat apa. Itulah nak beritahu, kan? Hidup kita ni sementara, nak beritahu, sementara sifatnya. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia tu sendiri sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jawatan sementara, tak ada lagi orang jadi ketua kampung selama-lamanya, ketua lorong selama-lamanya. Sampai masanya akan bertukar juga. Tak kira lah berapa lama, sampai masanya habis. Ada jawatan, pinjaman, jadi pegawai, sampai masa letak jawatan, sampai masa pencen, bersara, orang lain pula ambil jawatan tu. Pinjaman sementara sifatnya. Dah tahu sementara, kenapa berebut lagi? Duit pun sampai masa akan habis, tak boleh buat apa pun. Tu sebab nak kedekut buat apa? Duit yang kita kedekut tu belum tentu. Contoh lalu tabung masjid buat-buat lalap. Lepas tabung tegak balik, kan? Lepas tabung tegak balik. Dia kedekutkan duit apa? Kedekutkan duit yang ada dalam poketnya, ada 100 yang dia kedekut tadi, belum tentu lagi dia punya. Keluar daripada masjid, pap, tayar bocor, repair tayar, bengkel tayar punya. Dalam perjalanan pula teringat tadi, oh nak beli buku ni, beli pula buku, anak pesan beli buku, kedai buku punya. Baru nak start motor, telefon bunyi, bang jangan lupa bang beli bawang, beli tepung, beli ni, pasar raya punya. Sudahnya sampai rumah tinggal RM1. Tinggal RM1 aja, lepas dah beli tadi, tinggal RM1. Sudahnya RM1 itulah yang masuk dalam tabung. Standard tabung masjid RM1. Sedangkan kalau awal-awal tadi masuk lalu tabung, masuk 100, insya-Allah ikhlas kita punya. Ikhlas ni yang payah ni. Ikhlas ni yang payah. Payah ikhlas ni. Kalau contohnya imam bagi satu borang sumbangan masjid, tulis nama. Kalau bagi lebih daripada 100, cuba tengok, 100 dan ke atas, tulis nama, siap IC, pelepasan cukai. Kalau ikhlas, tulis RM1,000, hamba Allah. Ini yang hamba Allah semua RM1. Betul tak? Hamba Allah semua RM1 hamba Allah, supaya jangan tahu siapa yang bagi RM1 ni, kan? Tulis RM1 atau 20 sen, Samsul Debat. Tulis. So, betapa ikhlas ni dia. Tulis 20 sen tu, itulah mampu dia. Contohlah. Tapi memang kena kecam lah lepas tu. Samsul Debat 20 sen bagi, kan? Contoh. Tapi tulis lah, dah tu ikhlasnya. Tapi kita kalau nampak orang bagi sumbangan, bagi sikit, jangan kita cakap-cakap pula, buat dosa je. Nampak teman sebelah, nampak gaya hebat ni, jubah kala-kala, nampak, oh ini banyak duit ni, kali masuk, faham, RM5. Dia masuk RM5, dalam hati terdetik, RM5, aku bagi RM10, nampak? Langsung habis sedekah kita. Tu sebab jangan cakap-cakap. Kita tak tahu dia bagi RM5 dengan tahap dalam poket dia ada RM10. 50% daripada harta yang dia ada pada masa tu. Kita bagi 100 dengan tahap dalam akaun kita ada 5 juta. Bayangan, not even 1%. Oh mak ayat cakap putih. Nampak tu dia.
Jadi Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang bermaksud tiap-tiap diri akan merasai mati. Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Hidup di zaman ini, di zaman yang penuh mencabar, zaman ICT, zaman media sosial, zaman medsos, zaman media sosial, media sosial pada hari ini macam-macam, kan? Macam-macam masalah, macam-macam perkongsian. Tak ada dah tapisan. Dulu TV bolehlah tapis-tapis, sekarang nak tapis apa je cakap. Kadang-kadang kita tak tekan pun kita berjoget-joget gambar perempuan tu. Yang internet tu tiba-tiba iklan kan, tekan saya kan. Takkan lagi beria kawan tu berjoget, astagfirullahalazim, pandang ke kanan, clear ke tak clear, astagfirullahalazim. Tengok tu, kan cara sangat. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali di Kuching. Aku cakap tu kan, macam-macam cabaran,